dan dengan penuh keimanan pada Allah Ta'ala, serah saja pada Allah Ta'ala. Namun tidak apa kita sebutkan di sini, sebab kita ni perlu beramal juga, dan kita manalah sempat nak amal banyak-banyak, dan tidak semua amal sama value-nya. Pernah salah seorang isteri Nabi SAW, ketika Nabi nak keluar, dia sedang pegang tasbih, baca tasbih, baca zikir dia lah, wirid dia. Sampai Nabi dah pulang kembali, masih baca wirid lagi, panjang tasbih lagi. Bermakna dah berapa kali banyak dia baca. Nabi bilang, tahukah kau kalau kau baca sekian-sekian ayat adalah lebih besar fadilatnya daripada kau baca ini pada ini banyak. Jadi bermakna bukan yang amalan itu tak ada hasil, ada hasil, tetapi setengah amalan lebih besar fadilat daripada yang lain. Dan kita terjumlah orang-orang yang sebenarnya memerlukan amalan yang sebegini. Pada pagi ini sebelum kita mulakan baca kitab ini, dua-dua kitab ni kitab very interesting sekali. Syukur kita kalau dapat baca kitab ini daripada ulama-ulama besar yang menulis ni. Kita sebutkan di sini beberapa amalan yang ringkas yang kalau boleh jangan tinggalkan. Nabi mengatakan amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang sedikit namun berkekalan. Saya teringat Habib, ini Kiai Ustaz Ahmad San Haji Muhammad. Tuan-tuan ada baca tafsir Ustaz Ahmad San Haji Muhammad, kitab Mari Sembahyang Ustaz Ahmad San Haji Muhammad. Tu ulama Singapura, bekas mudir Madrasah Al-Junaid. Orang Jawa kita cakapnya Jawa sekali, tapi alimnya Masya Allah. Guru pada Habib Abdillah Al-Jufri ni juga. Ustaz Ahmad San Haji, kalau orang tanya dia, Ustaz boleh minta amalan apa-apa, zikir ke bacaan, nanti dia ingat tahu, ni orang alim dia ingat, yang kemarin saya kasih sudah amal belum? Belum Ustaz. Itu amal dulu ya. Dah amal, nanti dia amal begini-begini, baru orang tanya, sudah saya amal, baru dia kasih satu aja. Dia cek dulu, dia tak main kasih saja. Tak apalah, kita kasih beberapa amal sini, mudah-mudahan kita dapat kekalkan. Nombor satu, amalan sunat paling afdal sekali ialah sembahyang sunat. Sebagaimana sembahyang adalah ibadat paling afdal, maka sembahyang sunat adalah ibadat sunat yang paling afdal. Dan sembahyang semua orang tahu sembahyang. Kadang kalau kita bilang baca Quran, baca ayat ini, ada orang baca pun terangkat-rangkat juga, ya tidak. Tapi kalau sembahyang, semua orang boleh sembahyang, semua orang mampu sembahyang. Jadi amalan sunat yang paling afdal ialah sembahyang sunat. Maka sembahyang sunat ini yang saya suka syorkan, jangan kita tinggalkan. Setiap hari cuba amalkan 888. Kalau bulan puasa tambah lagi 1, 888, jangan 8. Itu saja kita menyangkut number for today. 8 apa? Sembahyang witir totalnya berapa rakaat? 11 rakaat. Minimumnya 1, sedikit, sedangnya 3, maksimumnya sampai 11. Especially bulan puasa, kita tak lama nak bulan puasa kan? Kalau boleh dah mudah daripada sekarang. Sembahyang witir ini Rasulullah mengatakan pada para sahabat, bagi siapa yang boleh bangun tengah malam, buat tengah malam. Siapa yang tak sempat nak bangun tengah malam, lihat nak bangun, maka buat sebelum tidur malam. Di antara yang buat sebelum tidur malam, Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi mana Sayyidina Abu Hurairah boleh tak bangun malam? Tapi beliau dia terjumlah orang yang dia grab dulu opportunity ini, dia sembahyang dulu sebelum tidur. Dia sembahyang sebelum tidur. Jadi sembahyang witir setiap malam sebelum tidur 3 rakaat dulu. Tengah malam bangkit tambah lagi 8. Ini 8 yang kita maksudkan. 8 tambah lagi 8. Jangan bangun tengah malam niat tahajud. Saja aku sembahyang tahajud 2 rakaat. Kurang bijak. Apa maksud tahajud? Maksud sembahyang tahajud ini dia bukan nama sembahyang dia, itu time slot dia. Maksud sembahyang tahajud, nombor 1 sudah sembahyang isyak. Nombor 2 sudah tidur. Nombor 3 lawan ngantuk. Kita bangkit malam sembahyang, itu namanya tahajud. Maka kau isilah dengan apa sembahyang sunat. Apa saja kau isi bermakna kau sedang bertahajud. Apa nak isi? Kita tengok senarai-senarai sembahyang sunat. Ada yang fadilat, ada yang apa semua. Nanti kita sebut kenapa kita pilih witir dan
Jadi kita sembahyang witir ini maksimumnya 11. Jadi kalau kita orang yang nama tahajud tu bangun tengah malam dah sembahyang, saya belum sembahyang isyak, saya tidur dulu, penat sangat. Malam saya bangun, saya nak sembahyang sunat. Dah kena tahajud ke? Tak tahajud. Sebab kau belum sembahyang isyak, kau mesti kena bangun. Kau punya bangun bukan sunat, kau punya bangun wajib tu. Okey, saya dah sembahyang isyak tapi saya tak tidur, duduk anyam ketupat ke apa ke malam raya begitu gini. Tengah malam nak sembahyang lah. Tahajud ke? Tak tahajud sebab kau tak tidur. Tapi dapat pahala qiyamul lail lah. Tahajud ni lain, dia lawan jihad, lawan ngantuk tu. Saya dah sembahyang isyak, saya dah tidur tapi belum lawan ngantuk. Contoh, isyak pukul 8. Pukul 8 terus saya sembahyang. Saya sembahyang, saya tidur 8.30, saya tidur. Bangun pukul 9.30. Ya, aku nak tahajud dah. Belum lawan ngantuk, 9.30 mana ngantuk. Jadi belum tahajud tu namanya. Jadi tahajud tu tengah malam. Apa nak isi dalam time slot tahajud ni? Ini waktunya waktu fadilat. Allah turun ke langit bumi. Apa kau minta dapat, apa kau istighfarkan Tuhan ampunkan, apa minta maaf Tuhan maafkan. Sembahyang tahajud tu tengah malam, isilah dengan segala sembahyang yang afdal. Sekarang kita sebutkan senarai sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak semuanya sama tau. Tak semuanya sama. Paling top dalam senarai segala sembahyang sunat, number 1, sembahyang sunat hari raya haji. Kenapa? Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengatakan wajib sembahyang sunat hari raya haji. Kemudian yang kedua, sembahyang sunat hari raya puasa. Ini boleh buat tengah malam ke? Tak boleh. Tapi kita senaraikan sajalah, kita nak tengok fadilat-fadilatnya. Mana yang kita boleh pilih untuk taruh tengah malam, kita buatlah. Okey. Yang ketiga, sembahyang sunat gerhana matahari. Yang keempat, sembahyang sunat gerhana bulan. Kita bangun pukul 3 pagi, betul-betul tengah gerhana. Kita baca surat khabar siang tadi, malam ini akan berlaku gerhana di area sekian-sekian, pada pukul sekian. Kita bangun, ini malam ni gerhana ni. Jadi kita boleh isi tahajud kita dengan gerhana tak pada malam tu? Boleh, gerhana bulan waktu malam. Okay? Jadi kita itu gerhana bulan. Jadi yang first, sembahyang sunat hari raya haji, sembahyang sunat hari raya puasa, gerhana matahari, gerhana bulan. Yang kelima, istisqa, minta hujan. Dah tak hujan berapa lama, aku nak sembahyang istisqa sendirian tengah malam. Boleh? Boleh sembahyang tengah malam atau istisqa umpamanya. Debu melanda, hujan turun pun tak cukup, sampai banyak orang sakit, sembahyang istisqa tengah malam. Aku sembahyang istisqa. Tak mesti istisqa mesti kena ramai-ramai berhimpun. Itu kalau yang imam yang perintah. Kita individu pun boleh istisqa. Aku sembahyang tengah malam istisqa. Besar pahala, besar pahala. Itu nombor 5. Nombor 6, witir. Jadi witir ni hari-hari, bukan hanya bulan puasa, hari-hari buat witir. Mengamalkan hadis Nabi pada mazhab Hanafi, sembahyang witir ni wajib. Mengamalkan hadis Nabi, siapa yang tak sembahyang witir bukanlah di kalangan kami. Jadi sembahyang witir. Minimumnya 1, pertengahannya 3, maksimumnya 11. Jadi bulan puasa, especially bulan puasa lah. Kalau tak bulan puasa pun hari sekarang kita dah sembahyang witir di masjid sama imam. Balik malam, sembahyang lagi 8. Masa bangkit sahur, tengah bangkit sahur itu, kejutkan suami pun belum bangun, belum apa semua, ambil sembahyang tambah lagi 8. Jadi dapat full mark, dapat 11. Witir ini kena tahu, afdalnya yang nama witir yang last penutup. Afdalnya yang satu ni yang last. Tapi tak mesti witir yang last, dan tak mestinya yang satu ni yang last. Faham ya? Faham. Kalau kita boleh atur, saya memang bangun malam, tiap-tiap malam saya boleh bangun 2 jam, saya boleh bangun sembahyang. Berapa rakaat sembahyang agaknya awak boleh buat? Berapa puluh rakaat saya boleh buat. Maka arrange lah, kau buatlah kau punya sembahyang taubat dulu, sembahyang tasbih dulu, sembahyang apa dulu semua. Last pasangkan witir 2, 10, yang satu penghabisan. Kalau kita boleh arrange lah, anak tak boleh malam, mana banyak-banyak boleh sembahyang 2 rakaat saja, maka kau buat witir 2 rakaat lah.
Tadi dah buat 3, dia buat 2, jadikan 5 lah umpamanya. Kalau bulan puasa, maksimumkanlah tambah 8 lagi tengah malam. Kalau kita di Hadramut sana, qiyamul lail kita witir saja. Witir saja. Kita tak ada qiyam-qiyam lain semua. Kita sembahyang tasbih lepas buka. Lepas maghrib. Lepas maghrib, makan tamar, minum air, makan sambusa sikit. Sambusa di mesti dia buka, tak ada kari pap, tak ada sambusa lah juga tu. Mana-mana rumah pun sambusa juga. Sambusa. Dah special lagi, korang ada sambusa? Ada. Pada kita macam-macam ada lagi ya, tidak? Ada orang itu aja buka dia. Dah itu sembahyang maghrib. Dah sembahyang maghrib, sembahyang ba'diyah maghrib. Dah sembahyang ba'diyah maghrib, sembahyang tasbih. Lepas sembahyang tasbih baru makan. Sana punya style, kita tak boleh terikut lah. Kita tak boleh terikut. Tiap-tiap malam begitu, tiap-tiap masjid. Jadi witir tambah lagi malam, itu 8 kita bilang. Jadi itu 8. Jadi witir jatuh nombor berapa tadi? Nombor 6. Nombor 7 qabliyah subuh. Qabliyah subuh jangan tak buat qabliyah subuh. Anda bangun dah terlambat lah, matahari dah naik, buat fardu subuh, lepas tu qada qabliyah subuh. Buat qabliyah ni kita boleh buat lepas fardu, tak menjadi masalah. Kita boleh buat lepas fardu. Tapi kerana subuh tu, antara lepas subuh sampai syuruk tak ada sembahyang sunat kan? Boleh sembahyang ini qabliyah lepas fardu subuh tak pada waktu masih gelap tu? Boleh. Sebab itu sembahyang yang bersebab. Afdalnya jangan kau buat pada waktu itu, tunggu lepas syuruk. Dah waktu pukul duha, pukul 8 sekarang ni, saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh qada'an lillahi ta'ala, untuk keluar daripada khilaf, supaya jangan sembahyang dalam waktu itu. Jadi jatuh nombor 7 qabliyah subuh. 2 rakaat qabliyah subuh lebih afdal daripada dunia dan isinya. 2 rakaat qabliyah subuh lebih afdal daripada dunia dan isinya. Awak dapat tanah 10 ekar. Awak dapat seluruh negeri Selangor. Awak dapat seluruh negeri Johor. Dapat seluruh Malaysia, campur Thailand, campur Filipina, campur Tokyo, campur Amerika, campur Jepun, campur segala planet awak dapat. 2 rakaat subuh lagi afdal. 2 rakaat subuh lebih afdal. Kita lepaskan itu saja sayang. Hari-hari Allah kasih kita special offer macam-macam, kita tinggalkan. 2 rakaat qabliyah subuh, jangan tak buat. Itulah sunat qabliyah subuh, itulah sunat fajar. Tak ada lainnya. Yang orang ustaz sunat fajar tu apa? Qabliyah subuh tu pun sunat, sembahyang sunat 2 fajar, sembahyang sunat qabliyah subuh itulah dia 2. Saja aku sembahyang sunat fajar 2 rakaat kerana Allah Taala, itulah qabliyah subuh. Saja aku sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, itulah sembahyang sunat fajar. Nama dia sama. Jadi 2 rakaat qabliyah subuh itu. Kemudian itu jatuh nombor berapa? Nombor 7. Nombor 8, sembahyang-sembahyang rawatib yang muakkad. 8 lain selain qabliyah subuh. Sembahyang sunat rawatib ni sembahyang sunat yang before dan after sembahyang fardu. Dia ada 22. 12 tak muakkad, 10 muakkad. Kita sebut 10 yang muakkad. 10 yang muakkad ialah yang pertama qabliyah subuh 2 rakaat. Tadi kita dah sebut. Dia grade dia lain pada yang lain qabliyah subuh. Kemudian apa? 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Yang muakkad. Kemudian 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Jadi berapa sama sekali? 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Ini yang muakkad. Yang tak muakkad kita sebut kemudian. Kita sebut yang kita nak sebut yang muakkad, yang dalam top 10 nya sembahyang sunat dulu. Okey. Jadi jatuh nombor berapa ini? Yang 8 lagi ni jatuh nombor 8. Jatuh nombor 8. Jatuh yang ke nombor 9, sembahyang sunat tarawih. Tarawih kan besar pahalanya. Setahun sekali bulan Ramadan, sampai kita ambil Imam Hafiz daripada luar negeri. Jatuh nombor 9. Hari-hari masih banyak sembahyang yang lebih afdal daripada tarawih. Itu qabliyah zuhur, itu ba'diyah zuhur lagi afdal daripada tarawih. Yang orang bulan puasa dia malas, sembahyang pada isyak dia tak buat, dia duduk di sana. Orang salatut tarawih jami'atan rahimakumullah, baru dia sembahyang tarawih. Sayang, ini 2 rakaat ba'da isyak lebih afdal daripada tarawih yang 20 rakaat. Jadi sembahyang sunat tarawih 20 rakaat pada bulan Ramadan jatuh grade nombor berapa? 9. Tarawih berapa rakaat? 20. Ini yang kita bilang jangan 8. Jangan 8.
Okey. Jadi yang kita bilang 8, jangan 8 pertama tu top up lagi 8 witir. 8 yang kedua tu rawatib selain daripada qabliyah subuh. Jadi kita dapat full mark witir dalam Ramadan, full mark sembahyang rawatib muakkad dalam bulan Ramadan. Yang ke-10 duha 8 rakaat. Duha minimumnya 2, pertengahannya 4, maksimumnya 8. Jangan tak buat lah. Duha bukan susah. Masak sampai 1 jam, cuci baju pun sekarang dah washing machine, dia yang putar, bukan kita cuci pun. Sembahyang duha 2 rakaat tak sampai 10 minit. Tengok drama swasta, lepas satu rancangan, lepas itu kelakar, cerita sedih, lepas itu sedih, cerita seram, semuanya kita tengok. Allah, sembahyang duha 2 rakaat. Sementara washing machine, sementara dia putar, kau sembahyang. Jadikan rumah kita zon sembahyang di mana-mana. Di mana-mana zon sembahyang. Tak mesti sembahyang dalam bilik tingkat atas, siap dengan sejadah kita rapi, dengan telekong kita situ. Nanti jadi kalau malas nak naik, jadi kau tak sembahyang. Jadikan di mana aku nak sembahyang aku punya suka. Bersih, suci senantiasa. Siapkan telekong aja senantiasa. Dia tengah kain, dia tengah putar, sembahyang 2 rakaat. Dia belum habis putar, kau sembahyang lagi 2 rakaat. Dah habis putar, ambil keluarkan, masukkan nila pula, umpamanya lah. Dia tengah putar, kau sembahyang lagi 2 rakaat, umpamanya. Tumis pun begitu. Sementara tumis belum garing, sembahyang 2 rakaat. Dah habis tengok takut hangit, dah habis masak, dah masuk santan, kau sembahyang 2 rakaat lagi. Sementara tunggu mendidih, cukup sambil masak, sambil sembahyang, sambil masak, dengar radio sambil masak. Tak bagus, ini bukan rumah wanita muslimah ni. Sambil sembahyang, kau sembahyang. Dekat di luar rumah, dah habis vacuum cleaner apa semua, dekat hall juga kau bentang sejadah. Syok tau kalau kita boleh sembahyang kat mana-mana kita punya suka. Kita kat mana-mana aku punya suka, kat depan tengah-tengah hall kita sembahyang. Kat atas tengah kemas-kemas, belum duha, ambil sembahyang. Kat mana? Kat tengah, kat tepi tangga, kat mana? Rumah kita mana aku nak sembahyang aku punya suka hati. Seronok boleh sembahyang kat mana semua rumah. Duha 8 rakaat. Jadi ini semua top 10 sembahyang sunat. Jadi yang kita bilang duha fadilatnya untuk kuatkan badan kita. Duha fadilatnya Allah memudahkan sampai rezeki pada kita. Nabi mengatakan bagi badan kita semua, kita ada 360 ruas tulang. 360, orang Melayu bilang tulang 4 kerat. Bukan 4 kerat saja, 360 kerat. Dia satu ruas, ada ruas kecil seperti jari kita, ruas kecil. Satu jari aja ada 3 ruas. Ada ruas panjang sikit, ada ruas panjang lagi, ruas hasta. Ada ruas panjang, ruas peha. Satu ruas. Pada tulang belakang saja ada berapa belas ruas di situ. Jadi pada setiap satu ruas wajib kita bayar syukurnya, iaitu sedekahnya setiap hari. Jadi ada 360 ruas, kena setiap hari keluarkan sedekah 360 sedekah. Kalau beras pun 360 butir lah umpamanya. Kalau duit 360 sen ke 360 ringgit, terbayar ke kita hari-hari? Tak terbayar. Nabi bilang cukup dengan 2 rakaat duha sebagai penembus tanda syukur kita, segala tulang belulang kita sihat walafiat, boleh bergerak semua. Jadi kalau kita syukur, Allah Ta'ala tambah kesihatan. Itu sembahyang duha. Dan ini semua jangan tinggalkan. Yang kita boleh buat tengah malam apa tu? Apa-apa yang sembahyang dalam senarai ini kita boleh buat tengah malam. Sembahyang yang dalam senarai yang 10 ni. Witir gerhana bulan boleh. Kalau tak ada gerhana bulan, tak adalah kita buat. Witir kita buat dalam tengah malam. Lagi apa boleh buat tengah malam? Istisqa boleh. Apa lagi boleh buat tengah malam? Ba'da Isya aku belum nak tidur, aku belum sembahyang Ba'da Isya. Dah sembahyang Isya kita tidur dulu. Bangun tengah malam buat Ba'da Isya. Sebab itu Siti Aisyah sebut Nabi kadang sembahyang malam 12 dan 11 rakaat, kadang 13 rakaat. Yang 13 rakaat itu termasuk Ba'da Isya. Yang 13 rakaat tu Ba'da Isya. Jadi Ba'da Isya boleh buat tengah malam. Apa lagi boleh buat tengah malam? Tarawih. Bulan puasa jangan tak buat tarawih. Penat, saya demam pula hari ni, puasa-puasa lepas buka tidur.
Lepas sembahyang isyak tidur. Bangun tengah malam sembahyang tarawih. Pukul 2 pagi sembahyang. Pukul 2 pagi sembahyang. Sembahyang tarawih tengah malam. Tengah malam boleh sembahyang tarawih. Kita sembahyang pulanya pergi satu masjid, suami bawa. Masjid dia pula buat 8 rakaat. Kita tak suka masjid buat 8 rakaat tau. Dia 20. 8 rakaat tu duha. Jangan kau bikin tarawih pun 8 juga. Yang ada masjid dia bikin 20. Malam minggu ada ceramah, ada pensyarah pada malam ini, maka kami ringkaskan tarawih pada 8 rakaat. Allah, ni Habib Abdillah Jufri tak suka. Dia bilang tu time slot untuk tarawih setahun sekali, jangan kau masukkan atur cara lain. Kau nak ceramah sepanjang tahun kau boleh ceramah, Ramadan juga kau nak ceramah. Dalam Ramadan kau nak ceramah pun boleh, lepas tarawih boleh ceramah, lepas subuh boleh bikin kuliah subuh, waktu duha boleh bikin kuliah duha, lepas asar boleh bikin kuliah asar, waktu tarawih juga kau nak ceramah. Jangan tarawih waktu tarawih, biar tak ada ceramah pun tak apa, asalkan nak tarawih jangan kau potong, jangan potong. Kita pula pergi masjid tu sembahyang 8 rakaat. Balik kita dah penat. Malam tambah lagi 12. Malam tambah lagi 12 tarawih kita. Boleh buat tengah malam, boleh buat tengah malam. Ataupun suami isteri, kita dah buat sembahyang kat masjid, isteri belum buat kat rumah. Malam kejutkan isteri pukul 12 sembahyang tarawih. Kalau setengah alim-alim ulama dulu Singapura, keluarga Al-Junaid semua, Habib Harun Al-Junaid, memang dia punya tarawih anak beranak kat rumah pukul 12 malam. Jadi pukul 12 malam dikejutkan semua anak-anak dia sembahyang tarawih anak beranak pukul 12 malam. Sembahyang tarawih ni sebetulnya afdalnya lewat bukan awal. Jadi kat negeri kita sembahyang tarawih dah bang isyak, kita terus sembahyang tarawih kan. Itu ulama bilang apa tahu? Alamatul kusala, tanda pemalas. Sebab apa? Dia lepas sembahyang tarawih awal-awal dia balik dia nak sambung makan lagi. Nak rehat sama ada nak tidur ataupun nak rehat ataupun nak pergi bazar, jalan-jalan tengok kan. Tak boleh. Sembahyang tarawih afdalnya kemudian. Afdalnya kemudian. Kenapa? Mengamalkan hadis Nabi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa puasa Ramadan, puasa tu bila? Siang hari, dengan penuh keimanan dan penghayatan, nescaya diampunkan Allah Taala dosanya yang telah lalu. Hadis lain Nabi sebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa dirikan qiyam, lihat, jadi puasa tu siamnya, puasanya wajib, qiyamnya sunat, bangun malamnya itu. Jadi mendirikan malam Ramadan adalah sunat muakkad, tiap-tiap malam, tiap-tiap malam. Mana maksud mendirikan malamnya itu, iaitu banyak kita punya mendiri malam, kurang kita punya tidur, qiyam Ramadan itu. Jadi di situ ulama mengatakan siamnya wajib, qiyamnya dituntut. Sebab itu kita lewatkan tarawih pasal apa? Nak qiyam Ramadan. Kalau di Hadramaut tu, Kota Tarim, masjid kita, Kota Tarim ni tak besar tau, dari ujung ke ujung kita kalau drive tak lebih 20 minit. Kecil, 15 minit ajalah mungkin lah daripada Damun sampailah penghujung Aidit, 15-20 minit aja. Kecil Kota Tarim tu. Masjidnya 400. Masjidnya 400 buah masjid. Sana punya tarawih, satu orang tarawih paling tidak 3-4 set. Macam mana 3-4 set? Dia sana punya tarawih paling awal masjid buat tarawih 1 jam lepas waktu isyak. Isyak pukul 8, mula awal masjid buat tarawih pukul 9. Masjid sekian. Masjid sekian 9 suku. Masjid sekian 9.30. Masjid sekian pukul 10. Masjid sekian 11 suku. Masjid sekian sampai waktu sahur baru start tarawih pukul 2.30 pagi. Jadi siapa rajin kita sembahyang 20 di sini. Balik sembahyang dengan isteri lagi 20. Nanti malam pergi masjid lagi 1 20. Ujung malam buat lagi 20. Dan yang sembahyang sampai 3 set ini yang pakai wheelchair, yang jalan pakai walking frame. Yang sihat-sihat sembahyangnya 4 set, 5 set, 7 set. Sembahyang tarawih. Kenapa? Dia nak rebutkan malam qiyam bulan Ramadan, bulan Ramadan. Dan sana kita bulan puasa tak tidur tarawih. Dan tarawih dia sana tak ada macam kita sini. Minta maaf lah kita cakap, kita sini mengada-ngada. Orang kita bukanlah kaki ibadat ni orang. Tarawih konon ambil imam hafiz, bayar mahal. Kalau memang imam kita hafiz, baguslah. Kalau imam kita tak hafiz, kena ambil daripada luar. Kalau Singapura tak banyak orang hafiz, ambil daripada luar, bayar ribu-ribu, ambil dari Kelantan ke Fatani ke apa semua.
sembahyang tarawih. Kalau kau sembahyang baca wadduha alam nashrah dekat 3 suku masjid, kau baca satu malam hafiz punya, satu malam 1 juz lebih, dapat 3 saf pun dah cukup bagus. Yang lainnya lepas 8 rakaat balik. Tak tahan. Apa salah ambil Imam Hafiz? Tak mestinya. Minta maaf lah kita sentuh. Saya tak cenderung kalau setiap masjid pakai Imam Hafiz. Orang kita tak larat. Kau bikin sederhana, tetapi semua orang hadir itu lebih baik daripada kau bikin panjang hanya orang tertentu hadir. Kalau nak pakai Imam Hafiz pun dalam satu estate tu, satu masjid aja yang pakai Imam Hafiz. Kena Jabatan Agama kena kontrol lah. Yang lain semua wadduha alam nashrah alhaakumut takatsur, surah-surah lazim kita. Hadramaut tu jangan kata imam-imam dia, budak-budak bujang dia pun banyak hafal Quran. Kita kalau punya Sagaf tu, budak-budak bujang kita mat-mat Arab ni, kau hafal sebab itu semua itu untuk orang hafaz Quran sana semua tu. Kau pun hafal Quran, budak bujang, subhanallah. Apatah lagi orang tua-tua dia, apalagi imam-imam dia. Tapi dia punya sembahyang tarawih semua baca wadduha alam nashrah. Yang ada masjid mula pada alhaakumut takatsur sampai ke bawah. Yang ada masjid sembahyang tarawih, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad, rakaat ketiga qul huwallahu ahad, sampai rakaat ke-20 pun qul huwallahu ahad. Memang sengaja dia cut shortkan untuk orang yang busy, jadi ini masjid ada provide begini. Dalam 400 masjid tu yang buat sembahyang satu malam 1 juz macam kita, 2-3 masjid aja. 2-3 masjid aja. Orang bertumpulah di tempat masjid tu siapa yang nak khatam begitu. Yang lain semua wadduha alam nashrah. Kata bulan Ramadan, bulan Al-Quran nak hidupkan kan. Kenapa pula tak baca begitu? Dia orang sembahyang khatam dalam sembahyang bukan pada tarawih, pada duha, qabliyah, ba'diyah, individu. Dia punya duha 1 jam, dia punya qabliyah, ba'diyah dia paling tidak 15 minit begitu. Nanti kita tengok budak-budak Arab, seronok kita tengok budak-budak moden sembahyang. Itu lama dia punya qabliyah, dia punya qabliyah lama, dia punya duha. Nanti dia simak baca, nanti dia simak Quran dia. Mana dia hafal dan dia simak, yang tersangkut dia simak. Kau nak khatam 10 kali ke, 1 kali ke, berapa kali ke, kau tak susahkan orang, orang tak susahkan kau. Sembahyang jemaah ikut kaedah jemaah, jangan beratkan makmum. Dia really jaga hukum jemaah, applicable tarawih ke, sembahyang raya ke, applicable, jangan panjang-panjang susahkan jemaah. Puasa-puasa pula orang sakit kaki, orang penat apa semua. Tarawih jemaah, maka ikut keadaan jemaah, baca wadduha alam nashrah. Orang pegang hukum betul-betul menyeluruh, bukan macam kita pakai tampal-tampal aja. Oh, imam kita hafiz, pakai hafiz. Kononnya sebetulnya kurang tepat pemilihan kita di sini. Dan dia punya sembahyang tarawih lewat malam sana. Kita sembahyang, nanti lepas Darul Mustafa start pukul 9 lebih, 9.30, habis 11.30. Habis saja kita tak duduk wirid-wirid, terus pergi Masjid Ba'alawi 11.30, pukul 12 Ba'alawi mula, dan 11.30 Ba'alawi mula. Habis Ba'alawi saja pukul 12.30 Masjid Muhdar mula. Habis Masjid Muhdar 1.30 pergi Masjid Jami' Tarim. Habis masyhur dah tunggu, mufti dia umur dekat 80, mula sembahyang tarawih 1.30 malam. Berdiri orang sembahyang, begitu. Habis pergi Masjid Wail 2.30 pagi, satu masjid ke satu masjid, satu masjid, satu masjid. Begitu orang sana punya cara qiyam dia. Jadi kita kalau tak larat dalam bulan puasa, jangan lupa 8, jangan 8. Itu. Jadi ini kita dah nak kat bulan puasa, jaga cermat. Jadi fadilat-fadilat sembahyang-sembahyang ini semuanya besar belaka. Sembahyang duha, sembahyang tarawih, jangan kita tinggalkan. Sembahyang-sembahyang sunat ini. Ada tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Dari sekarang dah buat persiapan. Persiapan apa? Persiapan rohani. Dah mula jaga mata, jangan menonton TV. Dah mula jaga telinga, jangan suka dengar radio. Mulut dah mula cermat. Bulan puasa tahun ini kita nak pastikan Ramadan kita, Ramadan yang ada markah. Selama ni kebanyakan kita puasa hanya setakat niat dan meninggalkan perkara-perkara batalkan puasa. Tapi meninggalkan perkara-perkara membatalkan pahala puasa tak begitu kita ambil hirau. Jaga batalkan pahala puasa. Kalau mata kau tak puasa, telinga kau tak puasa, lisan kau tak puasa, tak nilai kita punya puasa, tak ada markah. Tahun ini dari awal kita sudah nakkan jaga Ramadan. Sikitlah itu pengungsian supaya kita jangan tinggalkan amal-amal sunat yang kita sebutkan tadi, sembahyang-sembahyang sunat, especially dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa kita sembahyang sunat dapat pahala fardu. Kita sembahyang fardu dapat pahala 70 kali fardu.
Kau sembahyang zuhur macam sembahyang zuhur 70 kali. Pernah sembahyang zuhur sampai 70 kali? Tak pernah. Kalau dah pahala sembahyang 70 kali, buatlah senonoh-senonoh. Kau sembahyang zuhur melentuk kali 70 yang lentuk. Sembahyang dapat pahala 70 kali ganda sembahyang kau yang lentuk. Kalau ada markah. Kalau tak ada markah, 0 kali 70 berapa? 0. Jadi dah kali 70 buat senonoh-senonoh, dapat markah penuh. Jadi 70 kali 70 yang cemerlang. Jadi dalam bulan puasa jaga ibadat kita semua. Bulan puasa letih kita biasa jaga cermat sembahyang fardu, sembahyang sunat begitu. Senang-senang kita sambung lagi tentang fadilat-fadilat apa amalan yang walaupun sedikit fadilatnya besar. Betul. Di samping itu ada sembahyang-sembahyang sunat yang tak muakkad. Tambah lagi 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. Jadi bermakna sebelum zuhur ada 4, selepas zuhur ada 4. 2 muakkad, 2 tak muakkad. Tambah lagi 4 rakaat sebelum asar. 4 tak muakkad. Tapi siapa sembahyang 4 rakaat sebelum asar, Nabi bilang Allah Ta'ala rahmati dan Allah Ta'ala ampunkan dosa. 4 rakaat sebelum asar. Tambah lagi 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib ialah 2 yang ringkas, sembahyang ringkas, short, terus qamat, terus sembahyang. Nanti kita sebut tentang qabliyah maghrib. Tuntutannya ringan dan sembahyangnya pun ringan. Tambah lagi 2 rakaat sebelum isyak. Dan siapa sembahyang ba'diyah 4 rakaat isyak, apa tadi fadilatnya? Oh, itu saya belum dengar. Tapi siapa sembahyang sembahyang ba'diyah isyak 4 rakaat, besar fadilatnya, mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak sembahyang dapat qiyamul lail pada sepanjang malam, sembahyang subuh berjemaah dapat pahala seperti qiyamul lail sepanjang malam. Kalau sembahyang isyak berjemaah dapat pahala seperti qiyamul lail separuh malam. Begitu. Nak tambah lagi, kita sebut tentang qabliyah maghrib ni. Dulu semua masjid-masjid kita sembahyang maghrib tak ada qabliyah tau. Lepas bang terus qamat kan. Baru lately ni saya terperanjat datang tanah Melayu sampai Singapura pun aku tengok semua buat qabliyah maghrib. Oh, sekarang dah banyak orang ada kesedaran. Tidak, itu namanya ketidaktepatan. Maghrib punya waktu, maghrib punya qabliyah tuntutannya ringan. Satu, maghrib punya waktu bila? Kita pegang pada kaul lama Imam Syafi'i mengatakan waktu maghrib daripada bang maghrib sampai bang isyak lah. Tapi ada kaul jadid, kaul baru Imam Syafi'i mengatakan yang nama maghrib ialah bang, kau ambil wuduk, tutup aurat, sembahyang 3 rakaat plus 2 rakaat, dah habis. Siapa sembahyang later than that, qada hukumnya. Habis waktu maghrib singkat. Ulama pada pegangi yang nama waktu maghrib sampai isyak. Tetapi yang sebut tentang maghrib hanya kadar 5 rakaat sembahyang, siapa? Imam Syafi'i juga. Kau boleh anggap sepi? Jangan. Ini Imam Syafi'i. Dan boleh kita laksanakan? Boleh. Maka ulama grab yang untuk keluar daripada khilaf, bang maghrib, terus qamat, terus fardu maghrib, terus ba'diyah maghrib. Habis qabliyah maghrib buat selepas ba'diyah maghrib. Kan qabliyah boleh buat selepas fardu kan. Jadi adat kita dahulu kala sampai sekarang di Hadramaut, bang sembahyang fardu maghrib, lepas fardu maghrib dah wirid semua, ba'diyah maghrib, lepas tu buat qabliyah maghrib. Sebab qabliyah maghrib tidak muakkad. Kita nak grabkan, nak keluarkan daripada khilaf Imam Syafi'i punya cakap. Jadi kita grab yang penting dulu. Kemudian dah buat ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib, kau buat lagi apa sembahyang 2 rakaat, taubat ke, istikharah ke, hajat ke, dah jadi berapa rakaat? 6 rakaat. Jadilah itu namanya salat awabin. Sembahyang maghrib dia punya nak dekat pahala awabin ialah
kalau kita lepas sembahyang fardu maghrib tak cakap, baik sembahyang jemaah baik sembahyang sendiri, syaratnya tak cakap. Pindah tempat tak apa, tak cakap, diam. Lepas sembahyang maghrib, apa khabar Cik Isa? Baik, sihat semua. Tak wabin dah habis. Lepas maghrib, lepas wirid semua, terus sembahyang. Dua. 6 rakaat kau sembahyang antara maghrib dan isyak tanpa diselangi dengan kata-kata, pahalanya seperti ibadat 12 tahun. Kau buat 10 malam dapat pahala macam ibadat 120 tahun. Boleh hidup 120 tahun ke tidak? Tak boleh punya lah. Kita buat sampai 100 malam dah dapat jadi berapa? Kau kalilah sendiri. Jadi diisi dengan apa? Itulah ba'diyah maghrib, qabliyah maghrib, dan itu 2 rakaat. Istikharah pun boleh, taubat pun boleh, hajat pun boleh, begitu. Jadi mereka punya susunan begitu. Jadi jangan tolak, dia orang tak buat qabliyah maghrib, dia buat. Jadi yang buat, yang terus qamat itu terlebih faqih sebetulnya, lebih jaga hukum fikih. Sekarang kita ikut apa? Mekah ada qabliyah, ikut Mekah dia semuanya. Dia tak tahu apa pasal ikut, apa pasal tak ikut, apa kau ulama cakap, apa tak cakap, semua begitu. Jadi amalan kita semua begitu. Kalau nak buat qabliyah maghrib sebelum maghrib, tak boleh lambat. Jangan ada masjid buat qabliyah maghrib macam zuhur, tunggu orang datang satu baru qamat. Tak boleh, waktu dah habis dah. Kalau ikut kau Imam Syafi'i, kena segera maghrib. Kalau nak sembahyang qabliyah pun cepat sembahyang terus qamat. Orang datang lambat dia punya pasal. Maghrib patut kena cepat awal, begitu. Sekarang orang tak faham lah, ataupun macam kita tak tahu. Sekarang orang tahu hukum sikit barangkali, ataupun tahu hukum ada tapi prihatin hukum betul-betul kurang. Jadi berubah keadaannya begitu. Jadi kita punya sembahyang begitu. Sembahyang apa? Awabin. Sembahyang awabin kita boleh dapat 6 rakaat selepas sembahyang maghrib. Jangan cakap. Nak dapat another fadilat lagi. Fadilatnya apa? Haji dan umrah yang mabrur. Iaitu macam mana nak capainya? Syaratnya sembahyang subuh berjemaah, tak kisah di masjid ke di rumah. Nombor 2, syaratnya jangan meninggalkan tempat sembahyang sampai bila? Sampai isyraq. Lepas isyraq about 15 minutes, 16 minit, terus bangkit sembahyang isyraq 2 rakaat ataupun duha 2 rakaat. Jadi maknanya sembahyang subuh berjemaah, tak tinggalkan tempat sembahyang, tak cakap, duduk sampai isyraq lebihkan 16 minit, sembahyang sunat isyraq ataupun duha, pahalanya seperti haji dan umrah yang mabrur. Hari-hari boleh buat, hari-hari boleh dapat pahala ini. Maksud jangan tinggalkan tempat sembahyang. Kalau di masjid, jangan tinggalkan masjid. Pak masjid seluruhnya tempat sembahyang. Jadi kita dari tiang sini pindah tiang sini, nak ambil Quran boleh. Tapi kalau di rumah, tempat sembahyang itulah sejadah kita. Bermakna duduk sampai isyraq. Tak boleh buat hari-hari, sekali-sekali lah, seminggu sekali buat. Jadi seminggu sekali dapat pahala haji. Untung haji dan umrah yang tamah kata Rasulullah. Yang sempurna, haji dan umrah yang sempurna kata Nabi SAW. Jadi kita boleh dapat setiap hari, kita boleh dapat setiap hari boleh dapat. Kalau kita hadir kuliah subuh, lepas sembahyang subuh dah habis wirid, dah apa semua, dah salam imam, duduk dengan kuliah, duduklah diam dengan cakap. Habis tengok dah habis waktu sembahyang sunat. Jangan semua tak duduk kau pual lah, tanya apa khabar lah, begitu begini semua. Tak payah, kau duduk diam, kemudian terus sembahyang. Hari-hari boleh dapat. Kalau nak buat, kasih tahulah suami dulu ke isteri. Kalau tidak, nanti dia panggil, Bang, suami diam aja. Bang, saya panggil jawab lah bang, kenapa bang? Allah, aku nak dapat pahala lah, kau ajak cakap pulanya. Bilang, nanti saya nak buat ini tau jadi kita jangan bicara Okey, dia dah faham. Jadi isteri pun nak gitu, minta izin suami lah. Cik ya? Oh cik ya? Diam aja. Oh cik ya? Oh cik, dah gaduh laki bini pagi-pagi. Jangan gaduh. Nak kasih tahulah, especially orang perempuan kena minta izin suami, kena kasih tahu. Suami tak rela tak boleh. Puasa sunat kalau suami tak rela tak boleh. Ini kan pula segala ibadat-ibadat yang ni. Habis orang perempuan kurang pahala lah. Tak, kau punya mentaati suami tu aja syurga dah tempatnya. Rasulullah punya sebutkan rukun Islam bagi perempuan very relax tau.
orang perempuan yang jaga 5 waktu sembahyangnya, jaga puasa Ramadannya, pelihara kehormatan dirinya, taat pada suaminya, masuklah mana pintu syurga Tuhannya. Dalam ini Rasulullah tak sebut zakat, tak sebut haji pun. Kerana zakat orang perempuan ramai tak ada harta. Haji tak boleh pergi kalau tanpa mahram, tanpa suami. Jadi sembahyang, puasa, taat suami, pelihara kehormatan, masuk mana pintu syurga. Tak senang. Dia sembahyang di rumah dalam bilik, walau sembahyang sendiri lagi afdal daripada laki kalau dia pergi masjid, dan sama macam laki-laki kalau pergi masjid. Oh, saya nak pahala 27, kau lain, kau perempuan. Laki-laki nak pahala besar saf awal, perempuan punya saf afdal saf belakang. Kan lain. Itu Allah Ta'ala ringankan bagi kaum ibu. Laki-laki wajib pergi sembahyang Jumaat, perempuan tak wajib sembahyang Jumaat. Itu semua keringanan, tapi dapat markaman sama, boleh masuk syurga, boleh sama. Begitu. Jadi alhamdulillah sedikit sebanyak kita dapat kongsi. Apabila kita ada sembahyang qada, tak boleh buat sembahyang sunat. Jadi apa yang kita sebutkan ini semua bagi yang tidak ada qada. Kenapa Ustaz? Saya rugilah pahala. Pahala qada tu lebih besar. Qada tu wajib. Sunat macam mana kita tak buat sekali pun, tak pernah buat witir, semua duduk tak berdosa. 2 rakaat subuh masih tertinggal, masih dah buat kita menggelapu dalam kubur. Jadi yang fardu. Habis saya nak pahala Ustaz. Kena pahala. Pahala qada wajib. Pahala witir, pahala duha sunat. Maka pahala qada lebih utama. Tapi sembahyang sunat kan menutupkan lopong-lopong kita kan. Yang lopong yang itu untuk tutupkan kalau ada yang tampung apa yang kurang fardu kita. Awak punya fardu bukan setakat lopong-lopong. Awak punya fardu masih berlubang. Jadi sayugia bukan beli tampal untuk bocor, untuk beli zinc untuk tutup apa itu, untuk tutup atap kita. Jadi tak boleh sembahyang sunat, tak boleh sembahyang sunat. Bahkan haram sembahyang sunat. Kenapa haram kita sebut? Tentang qada ini, apabila kita ada qada, kita ada sembahyang sunat, macam-macam pendapat ulama. Kalau mazhab Hambali memang tak ada qada. Tak ada qada maknanya baguslah, tak ada qada. Tak, yang tak ada qada ni lebih berat. Tak ada qada bermakna no late payment acceptable. Jadi kau dah lambat, kau terima bicara yaumil akhir. Tak ada bayar lambat. Jadi yang boleh qada tu ringan, maknanya boleh bayar lambat dan mohon pengampunan Allah Ta'ala. Syarat taubat 3+1+1+1. Menyesal, meninggalkan dan berazam untuk tak buat lagi. +1, kalau ada qada wajib qada, fidyah wajib bayar, sembahyang wajib qada, zakat yang lama-lama tertunggak baik keluarkan. Itu +1. +1 kalau dosa dengan manusia, baik minta ampun, minta rela. +1 kalau dosa yang menular, dah ajar orang main judi, dah ajar orang buat maksiat. Orang itu buat maksiat, kita sedang tawaf, kita dapat dosanya. Yang last +1 ialah apa? Tobatnya pun kena menular juga. Begitu. Jadi tentang sembahyang itu wajib qada, wajib qada. Kenapa sampai jadi haram sembahyang sunat? Okey. Orang yang ada qada banyak-banyak, benda yang orang lain buat harus, bagi kau haram. Sebetulnya bagi orang yang baru nak taubat, kita jangan cerita ini. Kita nak taubat je, kira sembahyang nanti. Kita jangan tengok pergi kedai-kedai tak itu haram, dia sembahyang. Kalau dia naik boring, dia sudahlah. Kalau dah dalam muslimat, dah datang kuliah, terkeluar soal ini, baru kita jelaskan. Kenapa? Dia dah ready nak kembali pada Allah Ta'ala, baru kita sebutkan. Sekarang asar pukul 4.30. Saya bangun tidur pukul 4.25. Bolehkah saya sembahyang qabliyah zuhur, sembahyang sunat wuduk? Apa yang patut saya kena buat? Segera buat fardu sembahyang zuhur. Kena buat. Tak boleh buat sembahyang sunat kan? Ini kau punya zuhur bukan tinggal dari 5 minit, dah 5 tahun tinggal. Dengan kita sembahyang sunat, patut kau sembahyang, bermakna kau sembahyang zuhur untuk tahun 2000, kau sembahyang sudah lambat 5 tahun 3 bulan 2 hari 12 jam, umpamanya lah 30 minit. Dengan kau sembahyang sunat,
melambatkan kau punya sembahyang fardu itu few minutes more. Jadi makin lambat makin dosa kan? Makin lambat makin dosa. Dosanya dari sudut itu. Dosanya dari sudut itu. Kerana kau sembahyang ini bukan hanya sembahyang saja tau, macam-macam perkara yang kau buat dengan kau buat itu mendelay-kan kau punya qada. Zuhur kena buat waktu zuhur lah, asar kena buat waktu asar lah, dan kalau lambat segeralah. Kau makin dah lambat kau makin delay, makin lambat makin dosa. Makin lambat makin dosa. Jadi instead of kau nak sembahyang sunat, sembahyang sunat pakai apa? Pakai rakaat, pakai Fatihah, pakai rukuk, pakai sujud. Saya ada utang RM2, dan ni ada orang minta sedekah RM2. Saya cuma ada RM2. RM2 mana aku lagi utama? Aku kasih sedekah ke aku bayar hutang? Bayar hutang. Sekarang aku ada 2 rakaat. Aku nak sembahyang sunat ke aku nak pakai 2 rakaat ni nak pakai untuk fardu? Fardu. Begitu. Jadi fardu, dan yang menjadi haram itu dari sudut waktu. Bukan sembahyang, dari sudut waktu. Jadi orang yang ada qada bertimpa-timpa ni, whatever orang lain buat harus, pada kita haram. Tengok TV haram. Window shopping haram. Duduk-duduk berehat di taman haram. Yang kau boleh buat benda yang tak boleh tidak saja. Sembahyang fardu for hari itu pun kena lambatkan. Saya ada bangun, saya bangun tidur sekali,